Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Ida untuk perkongsian sejarah tingkatan 4 iaitu Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perkongsian Cikgu pada hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 9.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Jom belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Standard pembelajaran yang ingin Cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan pelajar dapat menerangkan langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Terdapat 7 langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Iaitu yang pertama, menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak. Kedua, mengeluarkan draft perlembagaan. Ketiga, reaksi terhadap draft perlembagaan yang dikeluarkan. Keempat, berlaku perubahan dan pindaan telah dibuat pada draft perlembagaan tersebut. Kelima, pindaan draft dipersembahkan dan diperkenankan untuk dibincang dalam Majlis Raja-Raja. Keenam, draft perlembagaan dibentang dan dibahaskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Dan langkah yang ketujuh, draft tersebut diluluskan oleh Parlimen British dan Majlis Perundangan Persekutuan. Kita lihat satu persatu. Sebanyak 131 memorandum bertulis telah diterima daripada pelbagai pihak, terdiri daripada Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan juga orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja mencadangkan supaya Persekutuan yang Merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong haruslah dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan, iaitu menggunakan sistem penggiliran. Tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah selama 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Terdapat juga memorandum daripada parti politik dan pihak awam berkaitan dengan kewarganegaraan. Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Terdapat perbezaan pandangan tentang isu Joswali dalam Parti Perikatan. Beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan bersifat Joswali. Begitu juga dengan Dewan Perniagaan Melayu memohon agar diketatkan soal kewarganegaraan. Manakala Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Manakala masyarakat India pula menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti dan masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Seterusnya, memorandum juga daripada parti politik dan pihak awam.
dalam aspek bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris dan vernakular perlu diteruskan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Langkah yang kedua merujuk kepada mengeluarkan draft perlembagaan. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft. Antara perkara yang terdapat di dalam perlembagaan ialah merujuk kepada meneruskan sistem kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang mempunyai kuasa autonomi tertentu. Manakala sistem kewarganegaraan adalah berasaskan prinsip jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang Yang di-Pertua Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Langkah ketiga ialah merujuk kepada mengeluarkan draft perlembagaan dan reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli. Agama Islam mestilah merupakan agama rasmi negara. Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Parti PAS mengkritik soal kewarganegaraan yang tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan kedudukan agama Islam, menuntut agar bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Seterusnya, Dato' Ong Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan berkaitan dengan draft perlembagaan tersebut. Terdapat juga sebahagian masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan, manakala MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil. Langkah keempat merujuk kepada perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Pada 9 Mei, Tuanku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin, Ong Yok Lin dan VT Sambatan telah berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum mencapai keputusan. Beberapa perubahan dan pindaan telah dibuat dalam draft perlembagaan. Langkah yang kelima, hasil pindaan dipersembahkan untuk perkenan raja-raja. Hasil pindaan telah diperkenan dan dibincangkan dalam majlis, manakala draft perlembagaan pula dibentang dan dibahas dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Draft dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentang dan dibahas pada 10 Julai 1957. Draft kemudiannya diluluskan oleh Parlimen British dan Majlis Perundangan Persekutuan. Draft perlembagaan akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957 dan digunapakai hinggalah kini.
Secara rumusannya, kejayaan penggubalan perlembagaan ini membuktikan bahawa pemuafakatan mampu membawa kestabilan negara. Sikap keterbukaan dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk mengulang kaji tajuk 9.3. Sebelum berakhir, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.